Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan Imam Jawatan Kuasa Masjid, sahabat saya Saudara Faizul dan sahabat daripada Dakwah Limited, serta semua muslimin muslimat, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan pada malam ni. Saya pun tak pasti kuliah ke berapa di sini, tak ingat dah. Last kali rasanya kuliah subuh. Tahun bila tu, sebelum Covid lah, kuliah subuh. Jadi nak sambung kuliah memang dah ingat dah berhenti kat mana. Jadi malam ni tuan-tuan, kalau tengok pada poster kuliah tu, saya akan bicarakan, kita akan kongsi topik berkaitan dengan pewarisan adik-beradik. Pewarisan adik-beradik, insya-Allah. Pertamanya terima kasih kepada pihak masjid Masjid Lama Bukit Kuang kerana bagi ruang sekali lagi. Juga saya rakamkan ucapan banyak terima kasih kepada sahabat daripada DU Dakwah Limited kerana susah payah untuk menguruskan kuliah rakaman pada malam ni. Lebih lagi dalam suasana kita hujan ni, tuan-tuan. Jadi alhamdulillah kita masih lagi diberi kekuatan untuk bersama pada malam ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila menyentuh tentang pewarisan adik-beradik, maksudnya di sini adik-beradik ni mewarisi ataupun tidak. Adik-beradik kepada si mati. Tuan-tuan, adik-beradik kepada si mati. Maknanya di sini apabila seseorang tu meninggal dunia, dia ada adik-beradik. Orang mati ni dia ada adik-beradik. Maknanya adik-beradik dia tu sama ada abang dia ke, kakak dia ke, adik dia ke. Persoalannya, adik-beradik dia ni dapat tak pusaka dia? Jawapannya tuan-tuan, merujuk kepada surah An-Nisa ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-176. Dua-dua ayat ni adalah dalil kepada pewarisan adik-beradik. Mana adik-beradik ni adalah waris, lelaki dan perempuan. Lelaki dan perempuan. Jadi tuan-tuan sekalian, persoalan utamanya bila adik-beradik ni mewarisi, ataupun bila adik-beradik kita ni dapat pusaka kita. Bila dapat pusaka kita, kita mati, adik-beradik kita tu, abang kita, kakak kita, adik kita, lelaki dan perempuan, boleh dapat tak pusaka kita ataupun tidak? Ini persoalan dia. Baik tuan-tuan, saya terangkan terlebih dahulu. Adik-beradik ni akan dapat pusaka. Pertama tuan-tuan, si mati tidak ada anak. Itu yang pertama. Bila mana si mati tak ada anak langsung. Yang kedua, si mati tak ada ayah. Itu syarat paling utama. Si mati tak ada anak dan si mati tak ada ayah. Asas dia begitulah, asas dia. Penjelasan dia saya akan tunjuk dalam apa di whiteboard nanti insya-Allah. Tapi saya nak tuan-tuan faham lebih awal, adik-beradik kita akan dapat pusaka kita bila kita mati, kita tak ada anak. Tak ada anak ni boleh jadi kita tak kahwin, ataupun kita kahwin tapi tak boleh anak. Gitu keadaannya.
Kemudian kita tak ada ayah. Kita tak ada ayah. Sebab apa kita kata gitu tuan-tuan? Sebab pertamanya anak ni, terutama anak lelaki, menjadi penghalang utama kepada adik-beradik. Mana kata kalau orang tu dia ada anak lelaki, confirm adik-beradik dia tak ada hak. Sebab harta dia tu akan habis kepada anak lelaki dia tu. Dan anak lelaki ni dia adalah waris yang paling utama dapat bahagian kita panggil asabah. Boleh faham tuan-tuan? Dia waris utama dapat bahagian yang kita panggil asabah. Asabah ni kalau dia seorang dapat ke dia belaka. Kalau ada waris lain dia dapat baki. Bila mana anak lelaki ni kuat, maknanya adik-beradik dia kalah dengan anak lelaki. Itu nombor satu. Yang kedua tuan-tuan, adik-beradik dia kalah dengan ayah. Boleh jadi orang ni si mati dia tak ada anak, dia tak ada anak lelaki, tapi dia masih ada ayah. Contohnya orang bujang mati, belum kahwin ataupun dah kahwin tapi tak ada anak, tetapi masih ada ayah. Jadi ayah dia tu pun akan dapat asabah. Harta dia tu ayah dapat asabah. Kalau ada adik-beradik, adik-beradik terhalang dengan ayah. Itu dia poin dia. Jadi ulang lagi sekali tuan-tuan, bila adik-beradik ni mewarisi harta pusaka si mati, bila si mati tak ada anak, terutamanya anak lelaki, dan bila si mati tak ada ayah. Boleh nampak tu tak? Itu dia punya syarat dia. Jadi kalau orang ni, si mati ni dia ada anak lelaki dan dia juga ada ayah, sama ada dua-dua sekali ataupun salah seorang, maka adik-beradik tak ada hak. Adik-beradik tidak boleh mewarisi. Okey. Tuan-tuan, itu dia punya syarat dia. Baik. Yang kedua tuan-tuan, saya nak kita sama-sama faham. Bila sebut pewarisan adik-beradik ni, jangan keliru tuan-tuan. Keliru lagu mana? Contohnya gini. Seorang ni mati, yang mati ni ayah. Dia ada anak, cuma anak dia ni daripada banyak umur. Boleh faham tuan-tuan? Maksudnya seorang suami ni dia kahwin dengan isteri ni dapat anak. Dia kahwin dengan isteri ni dapat anak. Dia kahwin dengan isteri ni dapat anak. Sama ada dia poligami ataupun dia kahwin tu banyak kali. Setiap isteri dia tu, isteri nombor satu ada anak, isteri kedua ada anak, ketiga ada anak, keempat ada anak. Kemudian dia mati. Bila dia mati, ada kekeliruan yang berlaku. Anak dia ni dia tak beri ke adik-beradik hak mak lain. Dia tak beri. Dia kata tu bukan adik-beradik dia. Dia baca adik-beradik. Dia baca atas dia. Anak ni baca atas dia. Oh, dia tu tak boleh. Sebab tu adik-beradik mak lain. Dia baca situ. Kan hak tu pun tak boleh juga. Itu adik-beradik mak lain. Jadi dia kira hak bolehnya adik-beradik sama ayah sama mak. Dia baca situ. Ni salah baca tuan-tuan. Sebab dia baca belah dia. Sekarang tuan-tuan, bab pewarisan ni kita jangan baca daripada kita hak nak terima. Kita ni anak, hak mati ayah kita. Kalau kita baca daripada kita boleh jadi salah baca. Kita kata tu adik-beradik tiri tu. Dia baca gitu. Padahal hak dia kata adik-beradik tiri tu anak siapa? Anak siapa tuan-tuan? Anak ayah dia. Bila anak ayah dia, waris tak? Waris lah. Sebab hak mati tu ayah. Jadi dia baca kok dia. Dia sebenarnya tuan-tuan, cara baca waris ni bukan daripada hak hidup tu. Kita kena baca daripada orang mati. Siapa mati? Mamak mati contohnya. Bila mamak mati, anak mamak ada berapa orang? Oh, anak mamak ramai. Ada 20 orang anak dia. Dan bini dia seorang je. Oh, ramai. Bini seorang anak 20. Tak. Bini pertama hak nikah dulu 5 anak dia. Lepas tu mati bini tu, dia nikah lain pula, boleh 3 anak dia. Mati bini tu nikah lain pula, boleh 4 anak dia. Mati bini tu nikah lain pula, boleh 5 lagi anak dia. Lepas tu mati pula bini tu, nikah lain. Hak bini hak kediam ni boleh tahan juga anak. Capur sekali 20 orang.
20 tu semua waris mamak. Kena baca ikut si mati. Masalahnya, sebahagian daripada anak-anak ni tuan-tuan, dia salah baca. Dia baca ikut dia. Oh, ayah dia mati, ayah ada harta. Dah adik-beradik kita berapa orang? Oh, kalau kita tengok adik-beradik kita sama ayah sama mak 5 orang je. 5 tu je lah boleh. Tu salah. Kena ambil semua tu. Hak mana anak-anak si mati daripada mana-mana perkahwinan dia semua masuk sekali. Ada 20 lah. Tuan-tuan, sebab tu dalam isu perkahwinan banyak kali ni kita temu banyak kes-kes dok kena waris. Orang ni dia ada pengalaman kerja jauh. Dulu dia kerja negeri tu, dia nikah. Ada anak. Lepas tu pisah. Anak dia tu duduk di negeri tersebut. Dia pindah negeri lain pula, nikah pula. Ada anak pula negeri tu. Jadi tuan-tuan, anak dia ni duduk merata-rata. Bila dia meninggal, siapa waris dia? Semua anak-anak dia. Sebab tu jatuh hubungan anak dengan si mati. Jadi jangan baca adik-beradik. Kalau baca adik-beradik tuan-tuan salah. Sebab hak tukang baca tu anak. Boleh faham tak tuan-tuan? Cara baca. Tu salah cara dia. Saya teringat satu kes tuan-tuan. Kita nak bagi faham. Status adik-beradik ni nak bagi jelas. Saya teringat satu kes dalam satu kuliah. Lepas kuliah tu ada seorang hamba Allah ni, dia kebetulan mari singgah je. Biasa sejik tepi jalan gini, orang mari singgah. Tapi bila mari singgah, semayang garik, dia dengar kuliah faraid. Jarang dengar kuliah faraid ni, kita tunggu lah. Rupanya dia ada satu masalah. Masalah dia, mak dia mati. Dia cerita lepas pada tu ke saya. Mak dia mati, mak dia ada rumah sebuah. Dan mak dia ni ada anak 2 kali perkahwinan. Daripada perkahwinan terdahulu, mak dia ada 2 orang anak, seorang lelaki, seorang perempuan. Lepas tu, suami dia meninggal, mak dia kahwin lain. Kahwin lain, dapat anak 3 orang lagi. 2 lelaki, seorang perempuan. Jadi kalau ikut sini, anak mak berapa orang? 5 Faham Anak mak 5 orang. Masalahnya, anak yang ada ni, yang cerita ke saya ni, dia salah baca. Masa buat permohonan pusaka, dia tak libatkan 2 orang anak mak hak dulu. Sebab apa? Dia kata tu bukan adik-beradik dia. Tu adik-beradik tiri dia panggil. Ataupun dia kata tu adik-beradik semak, lain ayah. Jadi hak berhak ni kita 3 orang je. Sebab kita ni adik-beradik sama mak sama ayah. Dia baca adik-beradik. Tu masalah tuan-tuan. Lepas tu pergi buat permohonan pusaka, panggil bicara, dia pergi 3 orang. Dia cerita pada saya, pegawai pusaka tanya, dah ada adik-beradik lain dah? Tak ada dah. Kita 3 orang je adik-beradik. Dia baca gitu. Sebab dia baca atas adik-beradik. Sedangkan sebenarnya jangan baca adik-beradik. Situ kena baca benda. Kena baca anak. Kena baca anak kepada si mati. Dah anak si mati ada 5. Jadi dok masuk 2 orang. Sampai selesai, rumah dewi ke adik dia hak lelaki. Sekarang rumah tu nama adik. Malam saya kuliah tu, dia jumpa saya, dia kata, Ustaz, dengar je ceramah tu, dia rasa macam dia buat salah. Dia cerita. Saya kata memang salah. Sebab dia tak libatkan 2 orang lagi anak mak. Sebab andaian dia tu bukan adik-beradik, tu adik-beradik tiri. Tuan-tuan, bukan adik-beradik tiri, tu adik-beradik semak. Tapi dalam situasi ni bukan masalah adik-beradik. Hak mati tu mak, jadi hak ada tu anak mak. Ni orang salah baca tuan-tuan. Jadi kita tak boleh salah baca. Sebab tu status waris ni nak sebut tuan-tuan, kita kena baca daripada si mati. Siapa mati? Oh, ayah mati. Anak ayah ada berapa orang? Siapa mati? Mak mati. Oh, anak mak ada berapa orang? Baru betul. Kalau peringkat anak, dia baca daripada dia, oh, adik-beradik kita ada, tak ramai adik-beradik kita. Sebab dia baca sama ayah sama mak. Dia salah baca situ. Tu bahaya. Okay? Tu cerita anak. Baik. Patah balik kepada cerita adik-beradik. Ni bukan melibatkan ayah mati, mak mati. Hak mati ni adik-beradik tu sendiri. Contoh, kita mati. Kita ada adik kita, kita ada abang kita, kita ada kakak kita. Berhak ke tidak adik-beradik kita atas saka kita? Berhak kalau kita tak ada anak lelaki dan kalau kita tak ada ayah. Tu syarat dia. Baik.
Faham tu tak apa, itu asas dia. Baik, seterusnya tuan-tuan, bila sebut adik-beradik ni sebenarnya merujuk kepada surah An-Nisa ayat 12 dan ayat 176. Tuan-tuan buka surah An-Nisa ayat 12 dan ayat 176. Yang kita tengok ayat ni. Sekejap Okey, dalam ayat 12 surah An-Nisa, dia bermula dengan bahagian suami isteri dulu. Tak apa, suami isteri tu biar. Kita malam ni kita nak fokus adik-beradik. Lepas Allah cerita bahagian suami isteri, Allah Ta'ala sebut, wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus fa in kanu aktsara min dhalika fahum syuraka'u fith thuluth min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghaira mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Kita ambil separuh tu. Allah sebut dan sekiranya lelaki, okey, seorang lelaki yang mewariskan al-kalalah. Al-kalalah ni maksudnya orang mati tak ada anak, tak ada ayah. Dia panggil kalalah. Seseorang lelaki mewarisi al-kalalah. Maksudnya kalalah ni si mati, dia tak ada anak, dia tak ada ayah. Okey, ataupun seorang perempuan, maka baginya adik-beradik lelaki dan adik-beradik perempuan, maka setiap seorang dapat 1/6. Maksudnya orang mati, dia tak ada anak, dia tak ada ayah, dia ada adik-beradik. Sama ada adik-beradik tu lelaki atau perempuan, setiap seorang dapat 1/6. Kalau adik lelaki tu ada seorang, 1/6. Kalau adik puang tu seorang pun 1/6. Makna dalam ayat 12 ni lelaki puang tak ada beza. Tuan-tuan nak dengar ni dulu. Dalam ayat 12 lelaki puang tak ada beza. Biasa dalam bab faraid ni kita dengar orang lelaki beza dengan orang puang. Betul tak? Kalau cakap bab saka ni orang lelaki pun dia nak bahagian kita 2 bahagian. Kalau anak kalau puang kita bagi sama rata lah. Selalu gitu lah. Jadi tuan-tuan, dalam bab ni adik-beradik ni dia lain. Dia tak sama. Laki puang dia tak ada beza. Maknanya kalau lelaki ada lelaki seorang 1/6, kalau puang seorang 1/6. Maksudnya atas seorang tu 1/6. Kemudian Allah sebut fa in kanu aktsara min dzalik, sekiranya adik-beradik tu ramai. Aktsara min dzalik, ramai ni maksudnya lebih daripada seorang. Dalam bab faraid ni tuan-tuan, bila sebut ramai, 2 orang dan ke atas. Dia kira 2 orang tu ramai selalu dah. Dia kira seorang ramai. Seorang-seorang lah. Ramai tu start daripada 2. Nampak tu? Dia kata berapa? Jika dia tu lebih dari seorang ramai, maka fahum syuraka'u fith thuluth, maka mereka berkongsi pada 1/3. Okey, jelas Saya ulang balik. Dalam ayat 12 ni Allah sebut orang mati tak ada anak, tak ada ayah, dia ada adik-beradik. Adik-beradik dia ni tak kira lelaki atau puang. Kalau seorang dia dapat 1/6 as-sudus. Kalau lelaki pun 1/6, kalau puang pun 1/6. Okey. Kalau adik-beradik yang ada ni ramai ni 2 dan lebih. Sama ada jantina dia lelaki atau puang, sama ada lelaki belaka ke, puang belaka ke, atau campur lelaki puang, mereka berkongsi pada 1/3. Jadi contoh kalau pitih ada 3,000, kalau 1/6 tadi 500 kan dapat ke dia seorang. Tapi kalau kata ramai 2 dan lebih, kalau ada 3,000, 1/3 1,000. Kalau ada 2 orang kongsi 2, kalau ada 3 orang kongsi 3. Begitulah seterusnya. Ni cerita dalam ayat 12. Tuan-tuan, ayat 12 ni Allah Ta'ala cerita tentang adik-beradik seibu. Tu cerita tentang adik-beradik seibu. Maksudnya sama mak lain ayah. Kan gambaran mudah dia, apabila seseorang tu mati,
Dia tak ada ayah, dia tak ada anak, dia ada adik-beradik sama mak, lain ayah. Boleh nampak ah? Sama mak, lain ayah. Maka adik-beradik itu bahagian dia berapa? Tengok pada jumlah aja. Tak payah tengok lelaki puang. Tengok pada jumlah. Jangan tengok lelaki puang, seibu. Kalau seorang, satu penang. Kalau ramai, maknanya 2 dan lebih, 1/3. Bahagi sama banyak. Boleh tak? Nampak tu? Adik-beradik ayat 12 ni, adik-beradik semua. Adik-beradik semua. Maknanya lain ayah. Dia ada peribahasa Melayu kita, tuan-tuan. Orang lama-lama dia tahu lah. Dia panggil adik-beradik anjing. Pernah dengar tak? Ya kan? Saya pun tak tahu sebab apa jadi ke gitu. Adik-beradik anjing, tuan-tuan. Kita dengar pun kejut. Allah. Nyebuh nama tu. Bubuh adik-beradik kucing, sedap sikit. Dia buh adik-beradik anjing. Tak tahu sejarah dia. Cari-cari tak temu. Tapi ada. Gezek sebagai peribahasa Melayu kita. Tak boleh tukar dah. Dah warta. Tapi orang jangan guna lah. Kita guna pun rasa tak sedap. Tapi nak khabar lah. Sebab ada orang tanya, Ustaz, dah orang duk cerita adik-beradik anjing tu mana pula? Payah kena tanya anjing lah. Kalau gitu, tuan-tuan, adik-beradik anjing ni rupanya adik-beradik semok tu. Tuan-tuan, waris tuan-tuan. Okey, dan kita nampak ada salah faham berlaku dalam masyarakat kita. Dia panggil adik-beradik semok ni adik-beradik tiri. Istilah tu. Sebab tu ada orang dia tanya, Ustaz, adik-beradik tiri dapat tak saka? Ustaz dengar, adik-beradik tiri tak boleh saka sebab tiri. Memang tak boleh Ustaz tu jawab, macam mak tiri tak boleh saka. Ayah tiri tak boleh saka. Anak tiri tak boleh saka. Kita nikah dengan janda, ada anak. Anak dia tu anak tiri kita kan. Kita mati, boleh tak anak tiri tu saka kita? Tak boleh, tiri. Betul tak? Ayah kita nikah mak baru, kita mati, mak baru tu, isteri ayah tu, dapat tak saka kita? Tak boleh. Tu mak tiri kita, bukan mak kandung. Jadi bila Ustaz dengar, adik-beradik tiri tak boleh. Tuan-tuan, berjaga-jaga. Sebab orang yang tanya ni, mungkin dia salah faham. Saya pengalaman, kalau mak tiri, ayah tiri, anak tiri, orang mungkin jelas benda tu. Tapi bab adik-beradik tiri ni kita tanya balik. Saya tanya balik. Banyak kali orang tanya soalan gini, Ustaz, adik-beradik tiri dapat tak saka? Saya tanya dia balik, cerita adik-beradik tiri ni lagu mana? Tu soalan dia. Dia pun cerita lah. Dia kata mak dia ni masa nikah dengan suami dulu boleh anak seorang. Lepas tu suami tu mati, mak dia nikah dengan ayah dia. Dapat dia. Jadi tu adik-beradik tiri saya. Tu bukan adik-beradik tiri. Tu adik-beradik seibu. Sama mak, lain ayah. Waris tak? Waris ni dalil dia. Ayat 12. Syarat dia, hak mati tu tak ada anak, tak ada ayah. Tu syarat utama. Kalau ada anak, ada ayah, memang tak boleh. Seibu memang terhalang. Okey tuan-tuan tu ayat 12. Baik. Saya akan tunjuk nanti di whiteboard tu supaya lebih jelas. Kita nak baca fahamkan ayat dulu. Kemudian kita pergi ke ayat 176. Ayat terakhir dalam surah An-Nisa. Kita tengok sepitah lalu, tuan-tuan Okey, kalau kita nak detail ayat ni, ambil masa lah. Sepitah lalu kita tengok. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat akhir sekali, 176. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka meminta fatwa kepadamu. Katakanlah wahai Muhammad, Allah menjelaskan kepada kamu tentang al-kalalah. Kalalah tadi istilah tadilah, orang mati tak ada ayah, tak ada anak. Tu kita panggil kalalah. Dalam bab faraid ni tuan-tuan, dia ada istilah-istilah dia. Kalau sebut kalalah ni, orang mati tak ada ayah, tak ada anak, ataupun tak ada anak, tak ada ayah. Dia sebut ini mru'un halaka, apabila seseorang tu mati, laisa lahu waladun, dia tak ada anak, walahu ukhtun, dan dia ada seorang adik-beradik puang, falaha nisfu ma tarak, adik-beradik puang tu boleh separuh. Belawang tak dengan ayat 12 tadi? Ayat 12 tadi sebut seorang satu penang. Hak ni pula
dia sebut kalau adik-beradik puang tu seorang, falaha nisfu ma tarak. Bagi adik-beradik puang tu separuh, 1/2. Beza tu. Hak nu 1/6, hak ni 1/2. Kemudian disebut wa huwa yarithuha. Dan kalau hak puang tu mati, hak laki mewarisi semua sekali, maksud dia. Mana hak laki tu dapat asabah. Kalau adik-beradik puang seorang dapat separuh, adik-beradik lelaki dapat semua sekali. Semua sekali ni kita panggil asabah. Jadi sini nampak tak beza? Beza lelaki puang tu ada beza. Kalau puang seorang dia dapat separuh. Kalau lelaki seorang dia dapat semua sekali. Tu. Kemudian disebut lagi fa in kana tathnataini, sekiranya adik-beradik puang tu 2 orang, falahuma thuluthani mimma tarak, kedua-duanya dapat 2/3. Adik-beradik puang 2 orang, dua-dua dapat 2/3 berkongsi. Wa in kanu ikhwatar rijala wa nisaa falidzakari mithlu hadzil unthayain. Dan sekiranya adik-beradik itu ramai lelaki dan perempuan, maka bagi lelaki 2 bahagian, bagi puang 1 bahagian. Jadi tuan-tuan nampak ada beza tak dengan ayat 12? Ayat 12 dia tak ada beza lelaki puang. Dia tengok pada jumlah sahaja. Kalau seorang 1/6, kalau ramai 1/3. Lepas tu kongsi lelaki puang. Itu untuk adik-beradik seibu. Ayat 176 ni tuan-tuan, dia lain. Kalau puang seorang, dia boleh 1/2. Kalau lelaki, dia boleh semua sekali. Kita panggil asabah. Kalau dia seorang, dia belaka lah. Kalau lelaki ramai, kongsi. Tapi harta habis ke hak lelaki. Kalau ada 2 puang, adik-beradik, 2 puang, dia dapat 2/3. Okey, nampak Kalau ramai lelaki puang campur jantina, dia kena kira lelaki 2 bahagian, puang 1 bahagian. Jadi bila kita baca 2 ayat ni, ayat 12 dan ayat 176, kita nampak hukum tu dia tembung. Dia berlawak. Dia berlawak. Hak ayat 12 boleh 1/6 dengan 1/3 je, lelaki puang tak ada beza. Ayat 176 ni ada beza lelaki puang dan bahagian dia tu banyak. Dan harta boleh jatuh, boleh jadi habis sini. Tak ada baki. Sebab kalau ada lelaki, dia dapat semua sekali asabah. Jadi tuan-tuan, apa beza 2 ayat ni? Okey, ulama tafsirkan, jelaskan ayat 12 tadi untuk adik-beradik semua. Ayat 176 ni untuk adik-beradik sebelah ayah. Hak tadi adik-beradik semua. Ayat 176 ni untuk adik-beradik sebelah ayah. Tetapi tuan-tuan, adik-beradik sebelah ayah ni dia bagi 2 pula. Boleh faham tak? Adik-beradik sebelah ayah dia bagi 2. Yang pertama, semak seayah ataupun seayah semak. Yang kedua, seayah saja lain mak. Dia pecah 2 pula situ. Boleh nampak tak tuan-tuan? Ayat 176. Adik-beradik dalam ayat 176 ni, adik-beradik sama ayah. Tapi adik-beradik sama ayah, dia ada 2 pula pecahan dia. Pecahan pertama, sama ayah, sama mak. Hak ni orang kata adik-beradik kandung ni. Hak ni, hak biasa. Adik-beradik semak sepok. Sama ayah, sama mak. Hak yang kedua, adik-beradik sama ayah, lain mak. Cuma hak penting, dia mari ayah yang sama. Ni duduk dalam ayat 176. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya kalau kita belajar ayat ni secara ringkas tuan-tuan, untuk adik-beradik kita ada 2 dalil. Bahagian adik-beradik ni kita ada 2 dalil. Ayat 12, adik-beradik semak, dia dapat bahagian dia macam dalam ayat 12 tu lah. Ikut seorang 1/6, 2 orang ataupun ramai 1/3 berkongsi. Tak ada beza lelaki puang. Ayat 176, adik-beradik sama ayah. Ayah sama. Tapi ayah sama ni dia bagi 2 pula. Sama ayah sama mak, dan selagi sama ayah lain mak. Dia duduk situ. Dan bahagian mereka ni tuan-tuan, macam kita baca tadi, puang seorang separuh. Kalau lelaki saja habis asabah.
Kalau puang 2 orang, 2/3. Kalau ramai puang saja pun 2/3. Kalau ada lelaki puang, lelaki 2 bahagian, puang 1 bahagian. Kalau tuan-tuan ingat, bahagian ayat 176 ni, bahagian adik-beradik dalam ayat 176 ni, bahagian dia ni sama dengan bahagian siapa? Kalau setakat kita duduk belajar-belajar sebelum ni, biar 2-3 tahun lepas pun, kalau ingat. Sama dengan? Lain, mak ayah lain. Jauh dengan mak ayah tu. Bahagian adik-beradik dalam ayat 176 ni, hak kata semok sepok ataupun sepok ni, bahagian dia tu, kalau puang separuh, kalau lelaki dapat semua sekali, kalau puang 2 orang dapat 2/3, kalau ada lelaki puang kena kira 2 untuk lelaki, 1 untuk puang, dia sama dengan bahagian siapa? Siapa boleh ingat? Tak ada seorang ingat. Bahagian siapa? Tuan-tuan ada ingat? Ada waris bahagian dia lebih kurang gitu. Kalau puang dia dapat 1/2. Siapa dia tuan-tuan? Kalau puang dapat 1/2. Tak mari. Waris puang kalau seorang dia dapat separuh. Siapa dia? Takkan seorang pun tak ada jawapan ni. Kalau 2 orang dia dapat 2/3. Anak puang tu kan. Dia sama dengan bahagian anak. Cerita dalam 176 ni, ayat 176 ni, sebenarnya bahagian dia sama dengan bahagian anak kita. Kita tuan-tuan, kalau kita ada anak, kita mati, anak puang kita seorang, dapat berapa? 1/2. Kalau anak puang kita 2 orang, dapat berapa? 2/3. Kalau ramai, 2/3 juga. Kalau anak lelaki saja kita ada, dia dapat benda? Semua sekali. Asabah. Kalau seorang, ambil ke dia lah. Kalau kata ramai, kosi lah lelaki tu. Dan kalau ada anak lelaki puang, lelaki 2 bahagian, puang 1 bahagian. Inilah yang berlaku kepada adik-beradik dalam ayat 176, iaitu adik-beradik semok, sepok dan adik-beradik sepok. Tu beza hukum dia. Jadi tuan-tuan nampak, kita ada 2 ayat. Bab adik-beradik ni ada 2 ayat yang kalau kita baca secara umum macam dia berlawang. Bab beza tunggu. Ayat 12, seorang 1 penang, ramai 1/3. Kemudian tak ada beza pula lelaki puang. Ayat 176 dia ada beza lelaki puang. Dan kalau ramai dia ada pula bahagian-bahagian yang berbeza. Dan lelaki puang ni dia ada beza. Jadi tuan-tuan tu perbezaan dia. Jadi kesimpulan, banyak simpul ni. Sebelum saya pergi whiteboard, adik-beradik dia ada 3 jenis. Tuan-tuan, kalau kita bincang bab adik-beradik ada 3 jenis. Adik-beradik semok, adik-beradik semok sepok dan adik-beradik sepok. Istilah standard dia adik-beradik seibu, adik-beradik seibu sebapa dan adik-beradik sebapa. 3 waris sebab ada dalil. Kita tak boleh kata adik-beradik seibu sebapa je ada. Salah tuan-tuan. Okey, saya kongsi satu kes. Hak mati ni puang. Tuan-tuan, ni kisah benar. Hak mati ni puang. Dia ada adik-beradik seibu sebapa ramai. Ada lelaki, ada puang. Sama ayah, sama mak ni ramai adik-beradik dia. Dan dia ada adik-beradik sama mak seorang je. Puang. Dia adik-beradik sama ayah tak ada. Adik-beradik seayah tak ada. Dia ada adik-beradik seayah semak, ramai lelaki puang. Dan dia ada adik-beradik semak, puang seorang. Daripada ayat yang kita baca tadi tuan-tuan, adik-beradik semak dapat tak? Boleh faham soalan saya kan? Ni saya nak cerita kes, tapi saya nak jadikan soalan dulu. Si mati ni, kita katalah senang cerita, dia ada adik-beradik semak puang seorang. Kemudian dia ada adik-beradik semak sepok, katakanlah lelaki seorang, puang seorang. Kita buat senang gitu lah. Lelaki seorang, puang seorang. Okey, adik-beradik sepok tak ada. Dalam kes ni, adik-beradik semak tu dapat tak? Kalau kita baca ayat tadi, dapat. Berapa bahagian dia? 1 penang. Sebab dia seorang. Tapi tuan-tuan, nak ceritanya, ada orang jawab salah. Dan jawab salah ni, dia memberi kesan yang sangat besar.
Jawapan dia gini, dia kata adik-beradik semok tak boleh. Sebab apa? Sebab ada hak lelaki semok sepok. Dia bagi jawapan. Ni cerita betul tuan-tuan, berlaku di Terengganu kita. Arwah ni dia mati, duit dengan barang kemas nilai lebih kurang 80,000. Banyak tuan-tuan. Dia pula OKU. Dia OKU, dia ada masalah pendengaran dan masalah bercakap. Tapi dia dapat bantuan JKN, duit dia simpan semua. Makan tak berapa mana, simpan duit dan barang kemas dia banyak. Jadi dia cerita pada saya lebih kurang 80,000. Bila mati dia ni, dia bagi pusaka sama-sama adik-beradik semok sepok. Sebab apa bagi semok sepok? Sebab ada tukang jawab, semok tak boleh. Sebab bila ada lelaki semok sepok, lelaki tu kuat, dia akan halang semok daripada dapat. Jawapan tu salah tuan-tuan. Dalam kes ni, adik-beradik semok berhak dapat dulu satu penang. Sebab Allah beri dah bahagian dia ni. Yang akan menghalang dia daripada dapat, Allah sebut dah al-kalalah. Dia tak ada ayah, tak ada anak. Tak ada ayah, tak ada anak. Itu je. Sekarang ni si mati, memang tak ada ayah. Ayah dia mati dah. Dan dia pula tak nikah, tak ada anak. Jadi tak ada orang yang menghalang adik-beradik semok tu. Dan adik-beradik semok sepok lelaki boleh halang tak? Tak boleh halang. Tak ada kena-mengena. Sebab apa tak ada kena-mengena? Dalil beza dah. Semok dalil dia ayat 12. Semok sepok dalil dia ayat 176. Beza terus. Ayat pula dalam surah An-Nisa jauh duduk. Nu 12, nu 176. Macam mana boleh cantung tuan-tuan? Salah. Tu. Tapi ada orang jawab salah. Lepas tu dia rasa macam dok kena, dia tanya saya. Saya kata memang salah. Habis nak buat mana ustaz? Saya kata minta balik. Terang balik, ataupun paling tidak pun jumpa hak adik-beradik semok tu, cerita ke dia bahawa dia ada hak satu penang. Kalau dia halal, alhamdulillah. Kalau dia redha. Tapi kalau duduk tempat tuan-tuan, redha dah agak. Tak jawab tuan-tuan. Kalau duduk semok tu kita, sebab lelaki puan tak ada beza kan. Kalau kita duduk tempat semok tu, mari-mari kabut, mu ada bahagian sebenarnya salah bagi, ada orang jawab mu tak boleh. Dan dia pun tak erti juga, dia pun tak tanya kita boleh ke tak. Mari kabut, oh boleh rupanya. Tapi dah bagi dah, piti habis dah, minta halal, agak-agak boleh halal tak tuan-tuan? Payah tak? 80,000 satu penang. Kira apa-apa kalau 60,000 satu penang, 10,000. Tapi tuan-tuan salah bagi. Ini tak betul. Berlaku dalam masyarakat kita. Saya khabar, cerita balik, kalau dia halal, alhamdulillah. Tapi kalau dia menuntut, kena bagi semula. Kalau guna dah pun, ganti balik. Susah-susah pergi minta ganti dengan orang hak tukang jawab salah tu. Pandai sangat jawab salah. Mau ganti lah. Jadi tuan-tuan, ini realiti yang berlaku dalam masyarakat kita. Baik, itu seibu, dia tak akan terhalang dengan adik-beradik semok sepok. Tetapi, ni nak cerita. Kalau contohnya si mati ni, dia ada adik-beradik semok sepok, laki puang, kemudian dia ada adik-beradik sepok, laki atau puang, yang berhak dapat semok sepok dulu. Yang sepok ni sama ayah lain mak, dia kalah dengan lelaki tu, seibu sebapa tu. Sebab apa jadi gitu? Sebab dalil mereka ni duduk dalam ayat yang sama, ayat 176. Boleh faham tuan-tuan? Dan nampak gambar? Okey, saya bangun nak tulis ni. Ke kita bang dulu? Bang dulu ke terus ni? Terus? Okey, ada setengah sejik dia nak suruh bang dulu. Okey. Baik. Saya tunjuk kita guna whiteboard ni. Okey, si mati. Okey, kita nak syarat dia tak ada anak. Kemudian dia tak ada ayah. Hak tu paling utama. Boleh nampak Okey. Sebelah ni mak dia pun tak ada. Sebelah ni kita kira adik-beradik seibu. Mak sama, ayah lain. Hak belah ni adik-beradik seibu sebapa. Ayah mak sama. Hak belah ni
adik-beradik sebapa. Okey, saya nak tunjuk tuan-tuan. Kalau tiga-tiga ada, katakanlah dia mati, tiga-tiga adik-beradik ada belaka. Seibu lelaki, puang lah kita puang. Seorang berapa? Kita baca ayat tadi. 1/6. Dalam ayat 12, Allah bagi dah 1/6. Beri ke dia 1/6. Dia tak ada kait dengan dua orang ni. Sebab dua orang ni duduk dalam ayat lain. 176. Jadi dalil dia tu khas untuk dia. Kemudian belah ni ada lelaki. Sebelah ni pula lelaki juga. Tetapi beza. Hak ni sama ayah sama mak. Hak ni sama ayah lain mak. Oleh kerana dalam ayat yang sama, iaitu ayat 176, hak ni lebih kuat. Bila hak ni lebih kuat, maka hak ni kalah. Nampak tuan-tuan? Tapi hak nung kalah dok sini, tak kalah. Nung, hak semak nung, dia takkan kalah dengan hak ni. Sebab apa? Dalil berbeza. Benda ni tuan-tuan, kalau kita tak jelas, ramai orang boleh salah faham. Sebab bila dia nampak, oh hak ni kalah, hak nung pun patut kalah. Sebab hak ni sepak kalah, patut semak lagi kalah. Nampak tak? Dia boleh baca gitu. Betul tak tuan-tuan? Kalau kita baca logik kita, dah sepak tak boleh, sebab hak ni dapat asabah. Asabah ni dia dapat seruma lah. Jadi kalau hak ni kalah dengan hak ni, dia lelaki, hak ni puang, semak, patut lagi kalah. Betul tak kalau kita fikir gitu? Tapi sebenarnya hukum dia bukan gitu. Sebab ayat dia berbeza. Hak ni duduk dalam ayat 12 surah An-Nisa. Hak cerita dua orang ni dia duduk dalam ayat 176. Dalam ayat yang sama, kekuatan duduk sini dulu. Bila sini lelaki, hak sini terhalang. Dan memang sebenarnya tuan-tuan, real case memang ramai orang komplain. Terutama kalau tuan-tuan duduk sini. Agak-agak tuan-tuan kata benda, aku tak boleh. Belah nu pula boleh, padahal aku sepak. Hak nu semak, macam mana boleh? Tuan-tuan. Sebab tu kita suka, kita bincang, kita baca Quran ayat. Allah turunkan hukum faraid bagi adik-beradik ni memang dua ayat ada. Kan? Dan hukumnya berbeza. Jadi tuan-tuan nak sebut, sining ni selagi mana ada lelaki sining memang takkan boleh. Kalau ada lelaki sining takkan boleh. Sebab apa? Faham kan? Hak dinu tak apa dah. Dia hadiah dah. Selamat dah dia tu beres dah. Tapi sini dia tertakluk di sini. Kalau sini lelaki memang takkan boleh hak ni. Dah bila hak ni boleh? Bila hak ni boleh? Kalau sini puang. Ni saya tunjuk kalau sini puang. Bila sini puang, kita baca ayat tadi, puang seorang boleh berapa? Berapa tadi? Separuh. Separuh 1/2. Hak puang ni boleh separuh 1/2. Kita buat pitih katakanlah mati dia tu 6,000 ada sini. 1/6 1,000, 1K. Hak ni 1/2 3K. Ada baki berapa? 2,000. Baru mari sini baki. Jadi baki ni mari sini 2,000. Kita panggil asabah sini 2,000. Nampak? Baru ada baki mari ke dia sebab sini puang. Tapi kalau sini lelaki memang dia kalah. Tapi hak dinung takkan kalah. Okey, kita tukar. Hak semak tu boh dua orang. Tambah puang dua-dua. Berapa dia boleh? Tadi kita baca ayat 12 tadi. 1/3. Tu nampak kemah tu. Boleh jawab tu. Ingat pas ke tahun depan lah. Okey. 1/3. Dah lama dah tahun depan tau. Okey. 6,000 dia dapat 2,000. Sini kekal separuh. Sebab dia seorang kan. 1/2. Dah sini 3,000, sana 2,000, lebih sini
1000. Sebab dia dapat asabah. Sebab dia lelaki ya. Dia dapat asabah. Jadi baki hak setakat ada. Okey. Saya lagi. Kalau sini ada 2 orang. Kita baca ayat 176 tadi. Berapa boleh hak puan sini 2 orang? Berapa? 2/3. Bijak-bijak. Jarang jumpa orang boleh jawab terus ni. 2/3. Betul 2/3? Angguk dah, kita nak tulis dah 2/3, angguk selalu lah. Okey. Berapa 2/3? 4,000 tak? 4,000. Dah sini asabah asabah. Dah dinu 2,000, sini 4,000. Ada baki tak? Ada baki tak? Tak ada baki. Asabah ni dia terima baki. Tak ada baki, tengok saja lah. Tak ada. 0K. Tak ada benda. Sebab dia terima asabah. Walaupun dia lelaki. Nampak puang belakang. Dia nak puang 2 orang 1/3. Sini puang 2 orang 2/3. Hati habis. Tuan-tuan perasan tak? Dalam masyarakat kita, cakap bab faraid ni, asyik-asyik orang kata, kalau bab bagi saka ni, kena ada waris lelaki. Kalau tidak, harta dah habis. Jadi dengar tak? Dia suruh cari lah. Cari. Tak ada Baitul Mal, dia kata. Tengok tuan-tuan. Dua-dua, sana puang, sini puang. Habis kot harta. Ya, sila. Tak dengar balik. Cuma mari dekat sikit. Anak ada. Ni. Ada anak lepas tu? Untuk anak dia. Dah untuk siapa tu? Untuk dia ke untuk anak dia? Maksudnya dia mati tu dah bagi lah. Okey, faham. Okey, baru faham. Okey, sebab nak tahu cerita. Maksudnya gini. Okey, kalau takut saya salah faham. Maksudnya dia masa hak si mati ni mati, memang si mati dia hidup lagi. Tapi dok dan bagi. Gitulah soalan dia kan? Betul tak? Cuba cerita sebab payah benda ni kena tanya molek. Bukan bagi masa hidup. Maksudnya dia lah waris tu hidup lah. Waris hidup. Dia terimalah bahagian dia. Ya. Dak waris ni dia mati bila? Dia mati dulu ke atau kediam pada ni? Dia mati dululah. Okey, faham. Okey. Dia kena tengok cerita P.Ramlee. Siapa mati dulu, siapa mati kediam. Okey. Jadi cerita sekarang ni, okey, saya nak sebut, okey, pertama kita nak kena faham ni jelas dah Jelas Saya nak tuan-tuan faham sini. Maksudnya hubungan adik-beradik ni dia agak special. Kita nak kata siapa hak lebih power sini, payah juga. Tapi kalau kita tengok pada contoh ni, power duduk pada belah ni dengan belah ni. Hak belah ni dia mari kediam. Baik. Sekarang kaitan dia, hak ni mati dulu, hak dua-dua ni masih hidup. Tu hak kita tunjuk ni. Okey, kes contohnya lah. Kita katakanlah hak ni mati dulu. Seibu mati dulu. Jadi maksudnya bila dia mati, dia tak ada adik-beradik seibu ni. Mati dah, tapi ada anak. Tuan-tuan katakanlah anak tu lelaki ataupun lelaki seorang belah ni, puang belah ni. Okey, adakah masih gua ni ayat tadi available? Boleh pakai tak? Jawapannya tak boleh pakai. Sebab apa tak boleh pakai? Adik-beradik seibu ni dia habis setakat dia je. Adik-beradik seibu dia habis setakat dia. Contoh kata sini kita kata puang. Kalau kata lelaki pun mati dulu juga, ada anak lelaki pun tak boleh pakai. Dia tak turun dah situ. Maksudnya status ni, status hak bawah ni dengan si mati jatuh pakat anak saudara.
Dok tuan-tuan. Anak saudara dia dak mari dah belah nu. Belah seibu, ni kata seibu ni dia ada masa special. Tadi kita duk cerita special, tapi ada tempat dia memang lemah, dia memang kalah. Tempat ni mana? Salah satunya cerita dia ni habis setakat dia je. Maksudnya tutup cerita setakat ni je. Hak bawah ni tak boleh pakai dah. Tu seibu. Tetapi kalau belah sini, belah semak sepok ni, katakanlah, ni biar saya tunjuk sungguh-sungguh. Katakanlah mati dulu juga. Hak ni sebelah semak sepok mati dulu juga. Tapi dia ni ada anak, katalah lelaki. Pakat anak saudara juga daripada si mati. Oleh kerana hak ni mati dulu, soalannya dah anak saudara boleh tak? Tak boleh juga tuan-tuan. Sebab apa tak boleh? Sebab apa tak boleh? Sebab dia anak saudara lelaki daripada adik-beradik puang, bukan waris. Dah hak hidup hak mana? Hak hidup gini. Kalau sini lelaki, bolok tapi boleh nampak ke tak? Mati dulu, ada anak lelaki. Ni hak boleh. Boleh nampak tak? Hak ni tak boleh. Sebab dia anak saudara lelaki daripada adik-beradik puang. Hak ni pun tak boleh. Daripada adik-beradik puang. Hak boleh ni, anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki. Dia valid situ. Tapi tuan-tuan, valid tak valid, hak ni ada. Ni siapa ni? Ni adik-beradik lelaki sepok. Oleh kerana dia ada, dia kuat lagi. Jadi kan dia buat asabah tadi kan? Jadi menang ke dia. Boleh sini 6,000 tu, katalah hak lain tak ada dah, 6,000 mari sini. Boleh ke dia belaka 6,000? Hak ni pun walaupun layak kalah dengan hak ni. Anak saudara kalah dengan adik-beradik ni. Sebab ni pakai adik-beradik. Dia pula adik-beradik sepok. Dia boleh sebab dah tak ada dah orang lain. Jauh tu. Jelas tak tu? Jadi tuan-tuan, bila timbul soalan ni, maka saya gambarkan soalan ni dia akan berkait dengan anak saudara. Kalau orang ni mati, dia tak ada adik-beradik, maknanya adik-beradik dia mati dulu. Siapa hak akan boleh? Kita kena cari anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki. Belah mana? Belah ning atau belah ni? Belah nung tak ada. Belah nung setakat adik-beradik je. Boleh faham tu? Hak valid belah ni. Tapi kalau hak ni ada, anak saudara sini kalah. Tapi kalau kata peringkat atas ni mati belaka, hak atas tu mati belaka adik-beradik, baru mari hak ni. Ni. Dapat ke dia 6,000 asabah. Hak anak saudara hak ada ni, bawah ni ke ada anak saudara, semua kalah dengan dia ni. Dia lebih kuat. Anak saudara lelaki daripada adik-beradik lelaki seibu sebapa. Tuan-tuan, kadang-kadang ada orang jawab gini, dah anak saudara boleh tak? Tak boleh anak saudara, kena cari pok saudara. Dia suruh cari pok saudara si mati. Dan sebab apa tak boleh? Sebab ayah dia mati dulu. Tu jawapan salah. Tuan-tuan, dia punya susul waris ni, dia kena turun ke bawah dulu. Bermula daripada adik-beradik, sambungan dia ke bawah, ke bawah, ke bawah. Maksudnya anak saudara tak ada, cari cucu saudara tak ada, cari cicit saudara, lagi ke bawah ada, cari. Kalau memang confirm tak ada, baru kita naik ke atas, iaitu pok saudara si mati, adik-beradik ayah dia. Tapi kadang-kadang ada orang jawab, tak ada, anak saudara tak boleh sebab ayah dia mati dulu. Sama juga orang jawab cucu tak boleh sebab ayah mati dulu. Itu antara jawapan-jawapan yang salah. Kan? Okey. Ada lain soalan? Saya nak masuk sikit lagi tuan-tuan. Boleh Boleh sikit lagi. Malam binjam pukul 9 habis. Takkan sejik Bukit Kurang nak habis dah. Korang je pukul 10. Baik. Okey, ada muslimat ada soalan? Tak ada. Tak ada tu kefahaman tu. Baik, tuan-tuan dia banyak lagi ni. Tapi saya nak bagi poin-poin je. Sebab kita kuliah gini tak boleh nak cerita habis. Kalau cerita habis pun rasanya balik macam tak ada benda pula. Tak boleh
Kita cerita poin-poin penting. Okey, saya nak ambil satu lagi situasi. Allah. Habis dah comok whiteboard kita. Ni masalah whiteboard ke masalah pemadam? Pemadam Kita tukar sapu dah orok dah ni. Boleh jadi ni. Ya, tak apa lah. Okey. Satu lagi situasi. Masih berkait dengan adik-beradik, tuan-tuan. Boleh. Cukup lah. Baik tu. Dah boleh lah. Okey, satu lagi situasi. Tadi kita sebut si mati tak ada anak, tak ada ayah. Situasi kedua, si mati ada anak puang saja. Ada anak puang saja. Okey, gini. Si mati, ayah memang tak ada lah. Okey, ayah tak ada. Tetapi dia ada anak puang. Kita buat seorang dulu. Okey Okey, kita ambil macam tadi juga, catat dia. Sining seibu. Sining seibu sebapa, sining sebapa. Okey, tadi kita cerita tak ada anak. Saya tunjuk tadi kan. Okey, situasi kedua, kalau ada anak puang. Dalam hukum faraid, anak puang seorang boleh berapa? 1/2. 1/2 Kalau 2 orang baru 2/3. Okey, dia dapat separuh. Kalau ada anak lelaki tak payah cerita lah. Ada anak lelaki memang adik-beradik tak ada benda dah. Okey, ni cerita anak puang. Okey. Bila si mati ada anak puang, kaedah dia adik-beradik seibu memang tutup cerita. Tak ada. Sebab seibu ni dia akan kalah dengan semua anak. Tu kelemahan dia situ. Maknanya tadi kita nampak dia kuat lah. Dalam situasi tak ada anak, tak ada ayah, memang dia ada power. Tapi kalau kata ada je anak puang, dia kalah situ lalu dah. Tak ada hak. Seibu tak ada hak. Okey. Jadi tak payah cerita lah belah seibu tu. Kita main belah ni je. Okey, bila belah ni, tengok. Laki ke puang sini. Kalau sini laki, sini lelaki, dia tetap kalah. Sebab sini dapat asabah. So separuh ke dia lagi. Kadar dia baki je lah. Kita buat duit lah senang 6,000 tadi. Sini 3K, sini 3K. Baki. Asabah tu baki. Jadi boleh 3,000 sini. Okey, dia panggil asabah bin nafsi. Kalau ngaji faraid lebih detail, dia panggil asabah bin nafsi. Dia kuat. Sini kalah lah. Sebab situ seibu sebapa. Okey, kalau lelaki puang, dia boleh, kita baca ayat tadi kan, kalau ada lelaki puang, lelaki 2 puang se. So ada 2/1 sini. Jadi 3,000 ni bagi 3. Hak puang boleh 1K, hak lelaki boleh 2K. Dia panggil asabah bil ghairi. Istilah dalam faraid. Kan? Hak tadi asabah bin nafsi. Sebab dia lelaki saja. Kalau ada lelaki puang, kita panggil asabah bil ghairi. Cara dia, setiap lelaki 2 bahagian, setiap puang 1 bahagian. Ni kita bagi contoh 2 orang. Kalau ramai, 2 untuk lelaki, 1 untuk puang. Bagilah. Ikut jumlah yang ada. Okey. Tu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan hak ni hak jarang orang temu. Kalau adik-beradik sini lelaki. Kalau adik-beradik sini puang saja. Puang saja.
Sebab tadi kita bagi contoh, kalau sini puang, hak lelaki ni ada cang boleh tau. Dalam situasi tadi, hak tak ada anak tadi. Tapi sini tuan-tuan lain. Bila mana si mati ada anak puang dan ada adik-beradik puang, seibu sebapa, dia punya bahagian dia tuan-tuan, tolong ingatlah, kalau boleh catat. Sebab hak ni banyak masalah. Dia panggil asabah ma'al ghairi. Kita biasa duk ngaji faraid ni dengar asabah bin nafsi. Asabah tu dengar sokmo dah. Asabah salah sebut jadi asabiah. Waktu cerita lain. Hak ni asabah bin nafsi, asabah bil ghairi. Jenis ketiga dia panggil asabah ma'al ghairi. Kepada siapa? Adik-beradik je. Dia takkan berlaku kepada orang lain. Asabah ma'al ghairi ni untuk adik-beradik puang, seibu sebapa dulu sebab dia lebih kuat. Jika si mati ada anak puang. Jadi sining tuan-tuan, ada 6,000, separuh 1/2 3,000, asabah ma'al ghairi baki 3,000. Adik-beradik sebapa lelaki boleh benda? Tak boleh benda. Dia memang kalah dengan hak ni. Tuan-tuan nak? Ni. Hak ni lagi banyak kes tuan-tuan, hak tak betul. Jawapan yang salah. Dia suruh cari juga waris lelaki. Sebenarnya tuan-tuan macam saya kata tadi orang duk kata kalau bagi saka kena cari waris lelaki. Dalam kes ni tuan-tuan, tak payah libatkan waris lelaki. Ni dia ni tak payah masuk. Dalam cara kuasa, akad terekah, permohonan pusaka, kalau si mati ada seorang anak puang, seorang adik-beradik puang, boh dua nama tu je dalam borang permohonan. Sebab apa? Sebab harta habis ke dia dua orang. Separuh sini 1/2, sini separuh lagi, namanya asabah ma'al ghairi. Tuan-tuan okey, saya nak kongsi kes ni, kes petang tadi. Dicerita oleh salah seorang peserta bengkel saya petang tadi. Saya tunjuk kes dia bagi tuan-tuan faham. Sebab apa memang tak boleh. Walaupun dia lelaki, dia terhalang, dia mahjub sebab dia jadi gagah. Dalam kaedah faraid, adik-beradik puang bila dia dapat asabah ma'al ghairi, dia punya power dia tu, dia jadi adik-beradik lelaki. Tu kaedah dalam ilmu faraid. Power dia tu, dia jadi adik-beradik lelaki. Bila jadi adik-beradik lelaki, sini kalah lah. Tu dia punya kaedah dia. Baik, saya cerita kes tadi. Lepas tu kita buka soalan. Dia gini. Saya tunjuk tuan-tuan, kita tunjuk detail sikit. Si mati ni si mati dia ada isteri. Kita detailkan. Kemudian dia ada anak puang 3 orang. 1, 2, 3. Dan dia ada mak. Mak sini. Ayah tak ada Okey. Dan dia ni, sorry, catat kita gok sikit. Okey. Dia ada mak, ayah tak ada, dan dia ada adik-beradik seibu sebapa 2 orang, dua-dua puang. Nampak tak puang belaka? Puang belaka. Dok pelik tuan-tuan Kalau kita duk biasa tengok situasi ni, dok kena cara orang suruh cari waris lelaki. Ni dok selesai ni, dak habis ni. Kena cari waris lelaki ni. Dia memang tak ada anak lelaki, tak pernah ada anak lelaki. Dan dia tak ada adik-beradik lelaki. Dia seorang je lelaki, mati lah. Dia lelaki ni hak mati ni. Memang lelaki lah, takkan ada isteri pula tak. Okey. Tuan-tuan, kita tengok dia punya bahagian dia. Isteri dapat berapa isteri? Ni ulang balik ni hak ngaji dah 3 tahun lepas. Isteri berapa? 1 pelapang. 1 pelapang ke kepala mayat? Sudah. Kepala mayat ke 1 pelapang? Sama je. Okey, 1 pelapang. Ada kadang-kadang ada setengah orang dia nak dua-dua. 1 pelapang nak juga, kepala mayat nak juga. Kalau nak kepala mayat, korek balik aku kubur. 1 pelapang boleh kita beri. Baik. Mak dapat berapa mak?
1/6. Mak 1/6. Dalam surah An-Nisa ayat 11. Kan? Rasa tak silap kuliah subuh hotlah tu kita bincang tu. Saya ingat saya lah. Okey. Kemudian anak puang ni 3 orang 2/3. 2/3. Untuk 3 orang tu kos ya. Okey, kita WPT. Okey, kita wi atas nak senang cerita 6,000 buat dia dah. 6,000 tak apa. 6,000. 1/6 1,000. Betul kan? 1/8 7,500 750. Okey? 2/3 4,000. Ada baki tak? Baki ada tak? 200,500 kan? 4, 5, 5,750. Ada baki 250. Siapa boleh baki tu? Ni yang boleh. Asabah ma'al ghairi. 250 duduk sini. Adik-beradik puang. Tapi tuan-tuan nak cerita betul, ni berlaku di Kemamang kita. Saya tak mau sebut jabatan mana yang jawab tapi kalau tuan-tuan nak teka-teka ikut jawapan dia suruh cari pok saudara. Dia suruh cari pok saudara si mati ni. Ni si mati, ayah dia suruh cari belah ni. Bapa saudara. Dia nak lelaki juga. Tuan-tuan, bapa saudara ni tak boleh. Dia akan kalah sini. Adik-beradik puang ni, bila dia dapat ansabah ma'al ghairi, sebab anak puang saja tu, jangan kata pok saudara. Adik-beradik sebapa pun kalah. Pok saudara jauh lagi. Sebab dia dulu sini. Lepas tu turun bawah kan. Tak ada hak ni baru naik sini dah. Kalau hak ni kalah tak kan hak ni boleh. So sebenarnya salah. Bila dia jawab suruh cari pok saudara, waris ni kata pok saudara pun dia tak kenal. Pok saudara ayah dia tuan-tuan, bukan pok saudara dia. Anak puang ni cari pok saudara ayah dia. Pok saudara ayah dia ni jatuh pakat tok ki saudara lah. Dah agak kalau nak cari ada tak learning tuan-tuan. Hak tukang terus cari pun terang habis kau. Logik ke tak? Kalau orang ni mati umur 70 nak cari pok saudara tuan-tuan zaman learning payah dah tuan-tuan. Tapi jawapan tu salah. Saya kata pergi betul balik, pergi khabar balik jawab hak tukang jawab tu bukan pok saudara, habis sini. Jawapan dia hak ni boleh asabah ma'al ghairi. Khabar ke orang tu Ustaz Husairi jawab gitu. Kalau tak percaya saya pergi jumpa pula, tak apa. Tuan-tuan ni ada orang jawab salah. Bila salah jawab, dia menyebabkan urusan pusaka ni jadi sakau. Jadi tangguh lah. Allah nak cari pok saudara pula. Dia mikir tu mak tua dah. Tak lama mak pula mati. Mati mak pula berlapis pula pergi ke anak-anak dia pula. Kohor panjang. Jadi tuan-tuan, memang ada dalam masyarakat kita nikih petang tadi tuan-tuan. Kan? Jadi tuan-tuan agak siapa yang jawab tu saya tak mau cerita. Jadi sekarang dalam situasi ni semua puang. Mak, isteri, anak puang, adik-beradik puang. Harta habis sini. Asabah ma'al ghairi. Tu. Dah boleh hak lain, tuan-tuan boleh hak ni tak apa dah malam ni. Hak ngelah sekali. Hak mula-mula tadi dah ingat hak ni. Balik ni tuan-tuan wiriah sikit asabah ma'al ghairi. Gua ni cerita tu bila si mati ada anak puang saja. Dan adik-beradik puang hak ada bermula dengan si ibu sebapa dulu asabah ma'al ghairi. Kalau tak ada si ibu sebapa baru dia mari belah ni. Baru mari sebapa tu kediang, step seterusnya. Wallahu a'lam. Ada soalan? Sila. Allah dah dengar molek. Allah Akbar. Duduk jauh sangat. Anak lelaki. Sini. Kalau ada lelaki dia tak jadi asabah ma'al ghairi Kita tunjuk dah tadi kan. Kalau ada lelaki sini
Biasa kalau ada lelaki, orang duk suruh cari, dia buat saudara. Okey. Biasa kalau ada lelaki sini, dia tak jadi asabah ma'al ghairi. Dia jadi asabah dia kita sebut tadi. Asabah dia tadi. Bil ghairi. Bil ghairi. So bagi mana? 21 lah. 250 ni bagi 3. Sebab ada lelaki. Sini tak ada isu sangat. Sebab lelaki ada, kita kira selesai sebab dengan lelaki. Tapi hak jadi isu hak puang tadi tu. Kalau puang belaka tadi, 2 orang puang 250 tu bagi 2. 125 seorang. Kalau ada lelaki, dia selesai dengan bagi 3 lah, 21. Gitu. Okey. Lain? Sila tuan-tuan. Kalau ada soalan. Tak ada nak berhenti lah. Okey, tak ada Okey. Baik, jadi tuan-tuan, itulah apa yang saya nak kongsi malam ni. Biasanya kalau kuliah faraid, kalau habis setakat adik-beradik ni ke habis menutup kuliah. Okey, khotang tu. Okey jadi kalau tuan-tuan tak ada soalan, ada muslimat ada soalan tak ada? Tak ada sudah. Okey. Kalau ada tuan-tuan direct dengan saya lah. WhatsApp ke sebagainya tak kisah. Okey, jadi gambarannya tuan-tuan, saya fokus isu pewarisan adik-beradik ni sebenarnya sebab memang dia banyak isu-isu yang berlaku, salah faham dan salah jawab. Dan salah jawab ni menyebabkan banyak benda sakok, urusan pusaka sakok dan sebagainya. Dan bila kita belajar bab adik-beradik ni, terjawablah isu orang kata bab bagi saka ni kena cari waris lelaki juga kok mana pun. Kalau tak ada waris lelaki, harta tu dah habis. Malam ni tuan-tuan kita jumpa beberapa situasi memang tak perlu waris lelaki. Dia selesai. Bahkan 2 orang je selesai dah. Seorang anak puang, seorang adik-beradik puang. Habis. Separuh-separuh seorang. Tak payah cari waris lelaki. Jadi tuan-tuan saya rasa sekadar itulah. Okey, apa yang mampu kita kongsi pada malam ini. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat manfaat dan tuan-tuan kongsilah, sebarkanlah apa yang kita bincang pada malam ni kepada rakan-rakan kita yang lain. Mudah-mudahan semua dapat manfaat dan kebaikan insya-Allah. Terima kasih kepada Masjid Lama Bukit Kuang. Terima kasih kepada sahabat saya Mak Yi. Mana Mak Yi? Ada. Ada tu. Okey. Terima kasih kepada Dakwah Unlimited. Tuan-tuan program saya di Kemamang ni memang biasa diuruskan oleh DU lah. Okey, ada orang lah yang rancang dan sebagainya dengan rakaman dan seumpamanya lah. Jadi tuan-tuan tengok baliklah rakaman tu. Dan ada rakaman-rakaman yang lain. Tuan-tuan boleh follow TikTok saya pun ada sikit. Tuan-tuan boleh follow channel YouTube saya. Kalau rasa berminat untuk subscribe lah. Channel YouTube. Ada video panjang pun ada. Video bengkel pun ada. Video-video pendek pun ada. Dan buku saya pun, kalau siapa-siapa yang berhajat, ada buku. Tolong angkat sikit buku tu bagi sahabat kita nampak. Ini buku dululah. Hak kita mari 3-4 tahun lepas pun buku tu juga. Kok malam ni ada yang berhajat, ada. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi minta maaf kalau ada kekurangan, kelemahan sepanjang perkongsian. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan daripada perkongsian ini. Saya pun dapat kebaikan, tuan-tuan pun sama-sama dapat kebaikan bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa la yustajabu lah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.